Cadangan pelaksanaan lantikan tetap perkhidmatan awam tidak berpencen belum dibawa ke Kabinet. Malaysia mengalu-alukan kerjasama pendidikan dan kejuruteraan aeroangkasa dengan Rusia. PDRM jalankan siasatan penuh kematian Meja Muhammad Zahir. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Faris Izzat Syarudin dan saya Farhatul Asyati Osman. Polis akan memastikan siasatan insiden kematian pegawai komando dari pasukan 11 Regimen Gerak Khas Allahyarham Meja Muhammad Zahir Armaya akan dijalankan mengikut prosedur operasi standard SOP secara terperinci. Tegas Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur, siasatan lengkap akan dilakukan sebelum sebarang kenyataan berdasarkan fakta dikeluarkan. Saya belum dapat maklumat yang terakhir, tetapi siasatan memang dijalankan mengikut prosedur yang ada lah ya. Ada kematian, kita nak tahu punca dia. Jadi agak terlalu awal untuk saya untuk memberikan tetapi siasatan penuh berjalan ya. Saya yakin ada SOP-nya yang mungkin bukan terlepas pandang. Itu yang dikatakan malang tidak berbau ya. Dah diatur, dah disusun elok-elok, berlaku juga. Terdahulu beliau menghadiri istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan negara kontingen Perak 2019 di Greek melibatkan 500 penerima yang disampaikan Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Dalam pada itu, jenazah Meja Muhammad Zahir selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Tambun Ipoh kira-kira pukul 8.45 pagi. Pengebumian jenazah dihadiri kira-kira 2,000 orang termasuk ahli keluarga, saudara mara serta anggota dan pegawai tentera yang lain sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu jenazah tiba awal pagi tadi di Ipoh dan dibawa ke rumah keluarga di Taman Perpaduan Ulu Kinta untuk disolatkan. Penghormatan ketenteraan juga diberikan oleh pasukan 23 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dari Markas 2 Brigade Ipoh. Allahyarham Major Muhammad Zahir dilaporkan meninggal dunia pada pukul 9.20 pagi semalam di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu selepas dipercayai tertembak ketika gimik pelancaran Division ke-5 Infanteri Malaysia dan Brigade ke-13 Infanteri Malaysia di Kok Lawi, Sabah. Allahyarham yang bertugas di Kem Sungai Udang, Melaka dan berasal dari Kuala Lumpur mempunyai 5 anak berusia antara 5 bulan hingga 9 tahun. Cadangan pelaksanaan lantikan tetap dalam perkhidmatan awam tidak berpencen masih dalam peringkat kajian. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, cadangan itu juga belum lagi dibawa ke peringkat Kabinet. Masih dalam peringkat kajian. Saya difahamkan dan dia akan bawa dan diangkat kepada kerajaan untuk persetujuan ke atau tidak. Kita akan bincangkan lebih lanjut lagi. Beliau bercakap kepada pemberita pada majlis pelancaran program Women in Business WinBiz Bank Islam. Sebelum ini, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Borhan Dollah menyatakan lantikan dalam perkhidmatan awam kelak bakal digantikan dengan skim lantikan kontrak yang ditambah baik. Tambah Datuk Seri Borhan, ia kini sedang diperhalusi dan ia merupakan langkah bagi mengurangkan jumlah pembayaran pencen yang kini mencecah 28 bilion ringgit. Pasukan Petugas Khas Task Force MA63 akan membentangkan laporan akhir menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 dalam satu mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet dijangka sebulan dari tarikh hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Liew Vui Keong dalam satu kenyataan berkata, laporan akhir yang disiapkan pada 31 Ogos lalu telah dibawa kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Menurut kenyataan lagi, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Haji Abdul Rahman Zohar Tun Datuk Abang Haji Openg juga telah dimaklumkan mengenai laporan akhir menyimak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Pada masa yang sama, laporan tersebut telah diedarkan kepada semua ahli jawatan kuasa pemandu untuk semakan. Pembentukan jawatan kuasa khas Kabinet tersebut bertujuan menyemak pelaksanaan MA63 dan membuktikan komitmen Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Sabah Warisan, Kerajaan Negeri Sarawak untuk memenuhi aspirasi semua rakyat Sabah dan Sarawak. Ia juga bermatlamat menunaikan MA63 selaras dengan janji 40 yang terkandung dalam manifesto Kerajaan Pakatan Harapan. Bekas pegawai khas kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Datuk Amhari Nazaruddin menafikan wang lebih $800,000 Amerika yang diterimanya adalah ganjaran daripada ahli perniagaan buruan Low Tek Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo. Wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun BSI Switzerland miliknya. Datuk Amhari memaklumkan pembukaan akaun bank di Singapura dan Thailand bagi tujuan dana politik itu mendapat restu Datuk Seri Najib melalui jaminan yang diberikan oleh Jolo. Beliau memaklumkan demikian pada prosiding hari kelima perbicaraan kes 1MDB. Sesi pemeriksaan balas ini dilakukan Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Datuk Amhari juga tidak pasti sama ada Ketua Setiausaha Sulit Datuk Seri Najib, Allahyarham Datuk Azlin alias ada membuat pemeriksaan dari Bank Negara Malaysia BNM untuk membuka akuan tersebut pada tahun 2012. Tambahnya, salah satu sebab beliau mempercayai jaminan Jolo kerana individu itu sangat rapat dengan Datuk Seri Najib dan sering datang ke rumah bekas Perdana Menteri berkenaan. Saksi juga menyifatkan ancaman pada kerjaya dan keluarganya secara tidak langsung datang daripada Datuk Seri Najib yang mempunyai kuasa penuh dalam melakukan sesuatu perkara. Tambahnya, ancaman itu juga boleh datang daripada Jolo. Semalam, Datuk Amhari memberitahu bahawa beliau dan Allahyarham Datuk Azlin terpaksa mengikut arahan Jolo untuk membuka akaun luar negara kerana takut kehilangan kerja. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Secura bersambung Selasa depan. Cadangan melarang syarikat yang melabel produk mereka dengan kenyataan bebas minyak sawit di pasaran tempatan akan dibawa ke pengetahuan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP untuk dikaji. Menteri Industri Utama Teresa Kok berkata setakat ini Indonesia dan India telah membuat larangan itu di pasaran masing-masing untuk mendidik syarikat berkaitan tentang kepentingan minyak sawit serta memupuk tanggungjawab untuk melindungi industri tersebut. Di bawah bidang kuasa kementerian saya, jadi saya dah sampaikanlah ini kepada Kementerian KPDN HEP dan saya rasa lebih baik bagi Menteri YB Saifuddin Nasution untuk buat apa-apa pengumuman tentang ini. Sebelum ini, Teresa membidas tindakan sesetengah syarikat tempatan yang turut terikut-ikut dengan sentimen anti sawit oleh negara Kesatuan Eropah hingga sanggup meletakkan label bebas minyak sawit pada produk mereka demi memasuki pasaran di sana. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Karnival Sayangi Sawitku di Pasaraya Besar Maidin, USJ Subang Jaya. Pelancaran itu adalah salah satu inisiatif Kementerian Industri Utama untuk meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kelebihan dan khasiat minyak sawit tempatan. Karnival Sayangi Sawitku berlangsung selama 4 hari bermula hari ini hingga 8 September. Anjuran Majlis Minyak Sawit Malaysia dengan kerjasama Maidin Muhammad Holdings Berhad. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan orang ramai dan pengamal media agar membuat aduan sekiranya mereka dimasukkan ke kumpulan WhatsApp yang mempunyai kandungan berunsur lucah. Pengerusinya Al-Ishhal Ishaq juga meminta pihak terlibat untuk menghantar tangkapan layar bahan yang dihantar menerusi kumpulan WhatsApp tersebut kepada MCMC. Proses siasatan akan dijalankan oleh MCMC bersama Polis Diraja Malaysia PDRM. MCMC, our framework is complaints-based. So we receive complaints from orang ramai and from the grievance from the various parties. Just screen capture the image of the WhatsApp
if you want to complain, and send it to us via email or via WhatsApp, and then we will process immediately. We've got teams running almost 24 hours a day, 7 days. Beliau mengulas mengenai kumpulan WhatsApp terbaru yang diwujudkan awal pagi tadi dan menyebarkan beberapa klip video seks melibatkan individu mirip seorang menteri. Difahamkan lebih 80 pengamal media dan ahli politik dimasukkan ke kumpulan WhatsApp tersebut. Bertemu kembali, Malaysia mengalu-alukan kerjasama Republik Rusia dalam bidang pendidikan di negara ini untuk memfokuskan teknologi kejuruteraan aeroangkasa. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, selain itu Malaysia juga bersedia untuk melabur dalam bidang pelancongan dan perhotelan di lokasi-lokasi berpotensi di Rusia. Melalui ucap tama dalam Forum Ekonomi Timur EEF 2019 di Vladivostok, Rusia, beliau berkata penganjuran sukan di peringkat antarabangsa seperti League Tour dilangkaui dan perlumbaan Formula One telah banyak membantu Malaysia meningkatkan jumlah kemasukan pelancong melalui promosi lokasi-lokasi penganjuran. Memandangkan EEF 2019 sememangnya dianjurkan bagi menarik pelabur untuk membangunkan kawasan bandar pelabuhan, ia boleh menjadi contoh yang baik untuk Rusia. In coming here, I believe that one of the most important attraction will be sporting events. Just now, Mr. Abe mentioned about this rugby match between Russia and Japan. Now, if it is to be played in this part, in Vladivostok, then I'm quite sure this will attract many Southeast Asians to come here because we too are very keen on this game. Menyentuh tentang kerjasama pendidikan, beliau berkata Rusia telah menyatakan hasrat untuk membuka sebuah universiti aeroangkasa di Malaysia. Ia bakal melonjakkan lagi jumlah kemasukan pelajar antarabangsa ke dalam negara yang jumlahnya kini sekitar 100,000 orang. Dalam forum ini, Tun Dr. Mahathir turut berkongsi pentas dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe dan Presiden Mongolia Khaltmagin Batluga. Beliau menamatkan lawatan kerja 2 harinya ke Vladivostok hari ini sebelum berangkat ke Kyoto, Jepun untuk lawatan kerja seterusnya. Dalam pada itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijangka bertemu Gabenor Japan Bank for International Cooperation JBIC berkemungkinan bagi membincangkan satu lagi penerbitan bon samurai. Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Kennedy Jawan berkata, Tadashi Maeda, Gabenor JBIC akan bertemu Perdana Menteri di Kyoto Ahad ini. Wan Luqman Muhammad Fisul melaporkan. Pada 26 Ogos tahun lalu, Tun Dr. Mahathir mengesahkan kerajaan sedang mempertimbangkan penerbitan bon samurai menggunakan pinjaman dari Jepun. Mac lalu, terbitan pertama bon samurai ialah 200 bilion yen iaitu 7.34 bilion ringgit bagi tempoh 10 tahun. The Prime Minister is also expected to receive a call, courtesy call by the Governor of the Japan Bank for International Cooperation, Mr. Maeda. This was requested by the Japanese side through the embassy in Kuala Lumpur. We understand that the purpose of this call would be for the Japanese side to explain in detail the possible issuance of the second tranche of the samurai bond. We also understand that this was also upon the instruction of the Japanese Prime Minister for the Governor of the bank to call on Tun. Ini kerana kerajaan Jepun menawarkan pinjaman kewangan pada kadar yang lebih rendah daripada 0.65% untuk penerbitan bon kali kedua awal tahun ini. Datuk Kennedy dalam satu kenyataan kepada media Malaysia di Kyoto, Jepun berkata, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dijangka tiba malam ini bagi lawatan kerja 3 hari ke Kyoto dari Vladivostok, Rusia. Bagi menghargai kejayaan dan usaha Tun Dr. Mahathir di bidang politik dan pentadbiran, Tun Dr. Mahathir akan menerima ijazah kehormat kedoktoran kemanusiaan dalam satu majlis khas oleh Universiti Doshisha. Beliau juga akan melawat sebuah sekolah rendah Ritsumeikan yang menggabungkan pembelajaran seni tradisional dan teknologi.
Dalam pada itu, bagi meningkatkan pelaburan, Perdana Menteri akan mengunjungi Toa Corporation bagi pelaburan di Pulau Pinang dan Shimazu Corporation untuk kerjasama teknologi sebelum bertemu rakyat Malaysia pada esok malam. Ini adalah lawatan kerja Tun Dr. Mahathir buat kali ketiga tahun ini ke Jepun. Dan tentunya ramai mungkin tertanya-tanya kenapa Tun Dr. Mahathir begitu gemar untuk mengunjungi Jepun bagi lawatan kerjanya. Dan jawapan Duta Besar Malaysia ke Jepun iaitu Datuk Kennedy Jawan ialah ia satu proses saling hubungan dan proses berterusan untuk meningkatkan pelaburan, ekonomi serta politik di samping menjadi teraju utama kepada dasar pandang ke timur. Laporan Wan Luqman Mafisol dari Kyoto, Jepun untuk RTM. Travel and Tours Sdn Bhd menyasarkan 10,000 jemaah Malaysia menunaikan umrah menerusi perkhidmatannya sepanjang tahun ini. Kesemua jemaah ditempatkan di Al-Safwah Royal Orchid, Mekah Al-Mukarramah. Hotel berkenaan merupakan tempat penginapan rasmi untuk jemaah negara ini yang mendapatkan pakej umrah daripada Andalusia. Menurut pengarah dan penasihat Undang-Undang Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd, Ida Rizwana Idris, Hotel Safwah menjadi pilihan syarikatnya kerana lokasi yang strategik yang memudahkan pergerakan jemaah Malaysia. Dia ada banyak kelebihan. Paling utama ialah kita tahu kan jemaah Malaysia ni suka kalau boleh dekat dengan Masjidil Haram. Kalau boleh 5 kali waktu tu 5 kali nak turun ke masjid, naik turun dekat. Dan kelebihannya dia bila kita balik daripada Sa'i, balik daripada Sa'i terus masuk ke bangunan Safwah Royal Orchid tu, naik eskalator terus masuk ke hotel. Satu lagi kelebihan yang saya rasa memang sinonimus lah, sangat senang orang Malaysia suka, sebabnya di tingkat bawahnya ada satu restoran disaji. Kita sangat familiar, itu adalah restoran kebanggaan milik Felda Disaji. Dan di situ pelbagai makanan Melayu ada. Memang ramai jemaah sekarang ni, jemaah Arab pun, orang Arab pun ramai dah dekat restoran tu selalu. Beliau ditemui selepas majlis meraikan kerjasama antara Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd dan Hotel Al-Safwah Royal Orchid. Mengulas lanjut, Ida berkata faktor harga juga menjadi perkara utama bagi jemaah membuat pilihan yang tepat. Pada masa sama, pihak Andalusia menekankan kepentingan keselesaan jemaah terjamin. Hotel tersebut yang menghadap pintu masuk King Abdul Aziz di Masjidil Haram menawarkan 471 bilik pelbagai saiz. Bagi memastikan kelancaran pergerakan dan ibadah umrah jemaah, pihak Andalusia menempatkan kaki tangannya di hotel itu. Dalam pada itu, Eksekutif Perniagaan dan Pemasaran Al-Safwah Royal Orchid Mekah, Indra Geraldi, menyifatkan standard perkhidmatan hotelnya sebagai faktor utama. Ia menjadi pilihan majoriti agensi pengelola umrah termasuk Andalusia. Tamunya dalam satu bulan itu ada sampai 4-5 grup. Jadi itu yang saya perhatikan. Namun demikian tidak terlepas juga travel yang medium maupun yang small, tapi tetap kita perhatikan dan kita concern terhadap itu. Itu adalah komitmen daripada Al-Safwah Royal Orchid, tidak melihat daripada based on volume, tapi juga melihat daripada kontribusinya, besar kecilnya tidak masalah buat kami. Bagi bakal jemaah yang mahu mendapatkan maklumat lanjut, mereka boleh melayari laman sesawang Andalusia Travel and Tours di www.umrahandalusia.com. Kerjasama strategi antara RTM dan Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA bakal merancangkan promosi destinasi pelancongan di negara ini. Dan buat pertama kalinya, RTM membuka ruang pameran serta konsultasi business to business di Karnival MATA bermula esok hingga 8 September 2019 di PWTC. Presiden MATA, Datuk Kok Liang Tan berkata, RTM merupakan pilihan tepat bagi tujuan promosi destinasi pelancongan menarik di negara ini berikutan memandangkan capaian siarannya mampu menjangkau ke seluruh pelosok negara. Pada masa yang sama, memudahkan semua agensi pelancongan di bawah MATA membuat rundingan dan hebahan untuk sebarang pakej promosi pelancongan di RTM. Usaha ini adalah salah satu usaha RTM menyokong industri pelancongan di Malaysia, khasnya sempena tahun melawat Malaysia 2020 nanti.
through the media, khasnya RTM. So the public consumers, mereka akan there will be knowledge on what are the travel tips, products, berwaspada kepada kegiatan-kegiatan operasi tour operators yang tidak berlesen, and also the collaboration dengan RTM, especially domestic, seperti tempat-tempat yang belum lagi dipromosikan. So with this promotion, I'm sure MATA dengan RTM akan mempergiatkan lagi domestic tourism di Malaysia. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pra-Pelancaran MATA Fair di Ibu Negara. Tambahnya dengan usaha sama RTM dan MATA sekaligus membantu meningkatkan ekonomi pengusaha pelancongan tempatan di negara ini. Pada perkembangan lain, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menyasarkan jualan keuntungan RM500,000 dalam program siri kedua Tourism Malaysia Travel Mart 2019. Menterinya Muhammad Din Ketapi berkata program berkonsepkan perniagaan kepada perniagaan atau B2B itu menjadi platform bagi pengusaha produk dan hotel dari setiap negeri untuk mendapatkan pelbagai pakej menarik. Program siri pertama yang dilaksanakan pada Mac lalu merekodkan jumlah keuntungan kira-kira RM300,000 yang melibatkan penyertaan seramai 200 pembeli. Ia juga dilihat sebagai add-on value. Dijangkakan seramai 200 pembeli dan 101 penjual dari seluruh negara akan menyertai program kali ini. Muhammad Din ditemui pada pelancaran program siri kedua Tourism Malaysia Travel Mart 2019 di Ibu Negara. G Hotel, KTM Berhad, MIPS dan Zoo Negara antara agensi yang berminat bagi program B2B Tourism Malaysia Travel Mart 2019 ini. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa, yang mana angin ketika ini masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan latitude yang semakin tinggi ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama dan kedua di kawasan yang bertanda kuning dan jingga yang akan berakhir pada lewat malam nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter di kawasan tersebut adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat perkembangan terkini bilangan titik panas yang telah dikesan, di mana setakat ini terdapat 8 bilangan titik panas yang telah dikesan di Malaysia dan 1018 bilangan titik panas yang telah dikesan di Sumatera dan Kalimantan. Kesan daripada pertambahan bilangan titik panas tersebut telah menyebabkan cuaca berjebu tahap sederhana masih lagi melanda kawasan-kawasan di Malaysia ketika ini, dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan dalam tempoh masa yang terdekat. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada semua agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi situasi tersebut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat dan angin kencang kini sedang berlaku melibatkan kawasan di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia, yang mana keadaan lembap yang sedang berlaku ketika ini kami jangkakan akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat dan angin kencang kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di bahagian Sandakan dan Tawau di Sabah, termasuklah di bahagian Limbang dan juga Mukah, yang mana keadaan lembap yang sedang berlaku ketika ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum.
Pengisytiharan hari Jumaat sebagai hari penggunaan tulisan Jawi dibuat bagi mengekalkan penggunaan tulisan Jawi yang merupakan identiti dan budaya masyarakat di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah berkata, usaha itu seharusnya disokong oleh semua kaum kerana tulisan Jawi bukan hak orang Melayu, sebaliknya Jawi adalah warisan sebagai rakyat Malaysia. Buat permulaan, semua ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah JAKIM akan diberikan tanda nama dengan tulisan Jawi. Marakkan lagi cita-cita kita mengekalkan tradisi ini dan diharap ia memberi inspirasi kepada kementerian lain untuk turut sama menyemarakkan tulisan Jawi dalam mengekalkan budaya, tradisi, sejarah bangsa kita yang kita hormati dan yang kita kagumi dan yang kita akan letakkan sebagai satu usaha yang sedikit tetapi mempunyai maknanya yang besar. Beliau mengulas perkara itu pada majlis penyampaian tanda nama Jawi kepada semua ketua jabatan terlibat di Putrajaya. Baik saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita ke perkembangan seterusnya. Bermula hari ini, Kerajaan Pusat telah menguatkuasakan prosedur operasi standard SOP untuk aktiviti pelombongan dan pengeksportan boksit di negeri Pahang. Menurut Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli KATS Dr. Xavier Jayakumar, SOP itu telah dimuktamadkan dengan objektif mewujudkan aktiviti pelombongan mampan dan mengutamakan perlindungan terhadap alam sekitar serta masyarakat setempat. Dalam sidang media mengenainya, Dr. Xavier menjelaskan SOP itu kini boleh diakses melalui laman sesawan kementerian di www.kats.gov.my. SOP itu mengambil kira pandangan semua pihak berkepentingan selain mengenakan syarat lebih ketat merangkumi seluruh rantaian aktiviti pelombongan. Kerjasama antara Kementerian Air Tanah dan Sumber Asli dengan pihak kerajaan negeri Pahang mencakupi aspek-aspek seperti berikut. Nombor satu, memastikan pelaksanaan aktiviti perlombongan secara mampan. Nombor dua, menguruskan dengan teratur permohonan berhubungan aktiviti-aktiviti perlombongan dan pengeksportan boksit. Nombor tiga, menjalankan penguatkuasaan di atas ketidakpatuhan prosedur-prosedur dalam SOP ini mengikut bidang kuasa masing-masing. Dan empat, melaksanakan pemantauan bersama. Tambahnya, walaupun SOP tersebut hanya dikhususkan untuk negeri Pahang, namun pihaknya bercadang akan memperluas pelaksanaannya ke seluruh negara. Pada perkembangan lain, bermula tahun depan, operator dan pembekal dalam industri perkhidmatan air dan pembentungan perlu memperuntukkan 1% daripada bajet operasi tahunan untuk menjalankan program peningkatan integriti. Dr. Xavier berkata inisiatif untuk mengurangkan salah laku dalam tadbir urus industri perkhidmatan air itu melibatkan pelaksanaan program integriti seperti audit, penilaian risiko, pemantauan, latihan dan komunikasi dan bagi menyokong inisiatif Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023. Beliau berkata perkara itu terkandung dalam rangka kerja integriti dan anti rasuah bagi pemegang lesen dan agensi perakuan industri perkhidmatan air yang dilancarkannya di Putrajaya. Menurutnya, pematuhan terhadap rangka kerja itu akan dijadikan satu daripada syarat khas oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dalam pemberian atau pembaharuan lesen operator bekalan air dan pembentungan. Hadir sama pengerusi SPAN Charles Santiago. 6 sekeluarga rakyat Turki yang dihantar pulang ke negara mereka selepas dipercayai terlibat dengan pengganas akan diberikan pembelaan sewajarnya di sana. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bado memberi keyakinan itu kerana penghantaran pulang termasuk 4 kanak-kanak itu hanya dibuat setelah pihaknya mendapat keyakinan terhadap keselamatan mereka.
Kita ada maklumat, kita dapat maklumat daripada pihak sana bahawa guru tersebut terlibat dalam satu kumpulan yang menghancurkan menggunakan kekerasan yang dikatakan kumpulan Gulen Peto yang nak menjatuh, yang melancarkan rampasan kuasa berdarah menyebabkan 200 orang mati. So kita dapat maklumat so kita ambil tindakan. So saya yakin apabila diserahkan begitu, saya yakin orang yang diserahkan itu akan mendapat keadilan di bawah sistem perundangan negara Turki itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan negara kontingen Perak 2019 di Greek Perak. Kesemua mereka dihantar pulang pihak polis Turki menaiki penerbangan biasa minggu lalu. Datuk Seri Abdul Hamid turut menegur Pesuruhjaya Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian agar tidak membuat sebarang tuduhan melulu terhadap PDRM mengenai insiden tersebut. Malaysia tidak bercadang menandatangani sebarang perjanjian dengan syarikat-syarikat Rusia di Forum Ekonomi Timur EEF yang sedang berlangsung, namun ia telah berbincang dengan syarikat Rusia mengenai kemungkinan pelaburan langsung yang lebih banyak. Demikian menurut Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menerusi sesi wawancara dengan agensi berita Rusia Sputnik di Vladivostok. Jelas Tun Dr. Mahathir, Malaysia adalah sebuah negara perdagangan dan sentiasa memikirkan cara untuk mencari pasaran baharu. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut meninjau bahagian timur Rusia sebagai kemungkinan lokasi yang baik untuk menjadi pasaran bagi ekspor negara. Usahawan wanita berkeupayaan memacu pertumbuhan ekonomi untuk jangka masa panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, ia mampu direalisasikan sekiranya mereka diberi ruang merangsang kemampuan dan kapasiti selain menjalin kerjasama rapat dengan perniagaan, kerajaan dan masyarakat. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yakin melalui jalinan hubungan lebih luas, ia akan membuka peluang lebih besar kepada usahawan wanita melibatkan diri dalam rantaian nilai domestik mahupun global. Pihak kementerian melalui Jabatan Pembangunan Wanita JPW turut melaksanakan program Pusat Aktiviti Cakna Bangun Ekonomi PACBE yang merupakan satu program yang memberi fokus kepada peningkatan kesejahteraan wanita, penjanaan, pendapatan diri dan pemerkasaan wanita. Beliau berucap pada majlis pelancaran program Women in Business WinBiz Bank Islam. Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga menyeru institusi kewangan untuk mengikut langkah Bank Islam untuk memperkenal produk atau perkhidmatan yang menggalakkan penglibatan wanita dalam bidang keusahawanan. Berdasarkan Banci Ekonomi 2016, Jabatan Perangkaan Negara mencatat pendaftaran hampir 1 juta perniagaan dalam segmen PKS. Lebih 20% daripadanya merupakan perniagaan yang dimiliki atau dikuasai wanita. Bank Islam Malaysia Berhad sasar menawarkan pembiayaan berjumlah 50 juta ringgit di bawah program Women in Business WinBiz dalam tempoh setahun. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muazzam Muhammad berkata program itu akan ditawarkan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS diterajui wanita bermula Oktober depan. Jelas Muhammad Muazzam, WinBiz menawarkan kemudahan perbankan komprehensif bagi memenuhi keperluan modal kerja dan perbelanjaan khusus untuk PKS itu. The more likely ticket size yang kita rasa will be in the region between 50,000 to 300,000, that kind of ticket size lah in terms of the businesses that we are targeting. Yeah, but of course for those that are bigger, they can go to up to 1 million lah. Tetapi kita kata tengok looking at the target audience kita tu, mungkin that's more of the kind of range.
Beliau memaklumkannya dalam sidang media pelancaran program WinBiz Bank Islam. Sebagai permulaan, program WinBiz menyediakan pelbagai kemudahan, antaranya pembiayaan perniagaan berjangka AI sehingga RM1 juta dengan tempoh pembayaran sehingga 7 tahun. Program itu juga menyediakan produk seperti kad kredit iVisa, perbankan internet korporat, terminal penyelesaian pembayaran, akaun pelaburan Al-Awfar SME dan akaun semasa iGain SME. Kos pelan gentian optik dan kesaling hubungan negara NFCP berjumlah RM21.6 bilion dibuat berdasarkan anggaran jumlah infrastruktur yang akan dibangunkan seperti menara telekomunikasi dan keluasan gentian optik. Mengulas lanjut, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Al-Ishal Ishak berkata kos itu akan dibiayai secara bersama menggunakan dana pemberian perkhidmatan sejagat USP dan perbelanjaan modal syarikat telekomunikasi di Malaysia. Beliau turut menjelaskan mengenai nisbah pembiayaan yang akan ditanggung USP dan pihak industri. Around 60-40, 50-50, lebih kurang itulah. That's the split between the companies. It's not really fixed. As I said, it's a rolling action plan. Dan estimate 21.6 bilion ini datang daripada our database berkenaan dengan USP fund, how much we can invest and how much is the gap in the sectors, dan juga sesi libat urus bersama dengan pemberi syarikat-syarikat pemberi perkhidmatan, iaitu the service providers. Jadi sebagai independent companies, they are listed on stock exchange. They announce kan every quarter their financial achievements and what do they intend to invest. Beliau berkata demikian selepas taklimat media mengenai NFCP di Ibu Pejabat MCMC di Cyberjaya. Dana USP merupakan pendapatan kolektif industri menerusi caj 6% yang dikenakan terhadap pemegang lesen. Sehingga 2017 dianggarkan dana USP berjumlah RM9 bilion dan separuh daripada jumlah itu bakal diperuntukkan untuk NFCP buat permulaan. Dalam pada itu, Al-Ishal turut mengulangi bahawa NFCP bukan satu projek mega. Jelasnya persepsi tersebut mungkin dicetuskan oleh amaun pembiayaan pelan tersebut yang besar. Kompleks-kompleks ragam muda yang sedia ada perlu digiatkan semula aktivitinya dengan kolaborasi daripada pihak swasta. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjelaskan ini bagi melibatkan belia aktif dalam sukan dan riadah sekaligus mengelak terjerumus dalam aktiviti negatif. Seperti saya tekankan tadi, bukan sahaja di kawasan bandar tetapi juga di kawasan separa bandar di luar bandar. We have many kompleks rakan muda yang sekarang ini dikunjung oleh ribuan anak muda setiap minggu, tetapi pada masa yang sama kita perlukan kolaborasi bersama dengan sektor swasta untuk menghidupkan semula kompleks-kompleks rakan muda ini. Beliau merasmikan kempen Unlimited Move yang mengajak belia memaksimumkan penggunaan kompleks rakan muda di Puchong. Kompleks yang dinaik taraf ini kini dikenali sebagai Space Aerobics dan dilengkapi dengan gelanggang badminton, bola keranjang, bola tampar dan sepak takraw. Inisiatif dijalankan dengan kerjasama U-Mobile dan Impact Malaysia, turut serta Ketua Pegawai Eksekutif U-Mobile Hong Yang Tak dan Ketua Pegawai Eksekutif Impact Malaysia Ahmed Faris Ameri. Isu kepimpinan yang melanda Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA diharapkan dapat diselesaikan dengan cara terbaik. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, ia penting demi meneruskan kesinambungan perancangan yang telah pun diatur pengurusan di samping memastikan prestasi pasukan senior tidak terjejas. Tegas Khalid, tidak kira siapa pun yang menerajui KLFA nanti, kepimpinan tersebut mestilah memiliki matlamat yang jelas dalam memacu KLFA menjadi antara badan induk rasmi Persatuan Bola Sepak yang dinamik. Persoalan peralihan kepimpinan ini, kita ingat politik dia yang menjadi masalah. Ini nampak macam kelab bola sepak pun boleh jadi masalah juga. So kita cuba tangani dan buat yang terbaik. Yang penting KLFA ini mesti diletakkan di bawah kepimpinan yang jelas supaya usaha-usaha untuk menjaga kedudukannya sebagai salah satu pasukan
Beliau ditemui di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur selepas majlis penyerahan padang bola sepak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL 2 daripada pihak pemaju aset kaya mas Sdn Berhad. Sebelum ini, 9 ahli gabungan KLFA yang digantung keahlian membuat aduan kepada Pesuruh Jaya Sukan PJS. Ia susulan kegagalan KLFA mengadakan mesyuarat pemilihan AJK bagi Penggal 2018-2022 pada November tahun lalu. Meleraikan segala kemelut, Pejabat Pesuruh Jaya Sukan dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerusi surat bertarikh 22 Februari lalu telah pun mengarahkan KLFA untuk mengadakan semula kongres tahunan mereka sebelum atau pada 31 Mei atau bakal berdepan tindakan pembatalan pendaftaran. Walau bagaimanapun, KLFA menghantar permohonan baharu kepada PJS untuk diadakan kongres selewat-lewatnya November dan perkara berkenaan telah pun dipersetujui PJS. Skor hoki lelaki dalam Dewan Negara bakal diperkuatkan dengan 3 pemain hoki padang pada Tamasya Sekensi Filipina 2019. Namun pengendalinya Muhammad Amin Rahim menegaskan kemasukan mereka bukan atas tiket automatik di dalam skuad utama meskipun 2 pemain berkenaan pernah berada dalam skuad Sekensi 2017. Sebaliknya, Najmi Farizal Jazlan, Amirul Aidit dan Lokman Nur Hakim perlu melalui proses saringan dan ujian bagi memastikan mereka layak terpilih dalam senarai 12 pemain terakhir. Sekarang ni 2 orang daripada skuad SEA Games dan satu lagi pemain pernah berlatih dengan skuad SEA Games yang lepas, and currently kita ada 3 orang lah daripada skuad hoki padang yang kita akan bawa ke sini. So saya rasa tempoh sampai SEA Games ada 2-3 bulan ni saya rasa cukup memadai lah untuk diorang biasakan kembali dengan hoki dewan punya suasana. Muhammad Amin tidak menolak kemungkinan akan menguji lebih ramai pemain hoki padang yang tidak terpilih dalam senarai ketujuhlatih skuad kebangsaan Roland Almonds. Muhammad Amin ditemui ketika lawatan timbalan Chef Division 2 Nur Huda Abdullah di Stadium Jalan Raja Muda di Ibu Negara. Nur Huda optimis skuad hoki dalam Dewan mampu merealisasikan sasaran 2 pingat emas selepas hoki padang tidak dipertandingkan di Tamasya 2 tahunan kali ini. Persatuan Hoki Kuala Lumpur KLHA meneruskan usaha bagi meningkatkan kualiti pemain hoki di negara ini dengan menghantar 5 pemain mereka untuk bermain bersama klub-klub di Itali. Yang terpilih ialah SL Varaju, Azri Hassan dan M. Saravanan yang akan bermain bersama klub Pistohia HC, manakala Hafizuddin Zaidi dan Pavandip Singh bermain untuk klub Butterfly Roma HCC. Bercakap kepada media dalam sesi memperkenalkan pemain terlibat, Presiden KLHA Datuk Seri Megat D. Syariman Zaharuddin berkata pihaknya terpanggil membantu pemain-pemain itu kerana mahu memastikan usaha memasarkan pemain tempatan ke Eropah tidak berhenti begitu sahaja. Dan saya harap ada player-player lain yang boleh bantu untuk kita hantar not only from KL dan juga state-state lain. Dan saya pun macam saya cakap pada PCPC yang lepas, saya sentiasa ingin bekerjasama dengan presiden-presiden negeri yang ada dan juga klub-klub yang ada untuk bekerjasama lah. Bagi Pavandip yang berusia 19 tahun, peluang ini merupakan langkah kanan untuk dia mengembangkan lagi karier di dalam sukan ini selain dapat menimba pengalaman beraksi di luar negara. Saya dapat peluang ni, saya akan pergi sana main dengan sungguh-sungguh lah. Bagi 100% saya. Macam mana saya main kat sini, saya akan main kat sana. Saya akan belajar cara diorang main, cara diorang buat persiapan untuk game semua. So Pavandip dan Hafizuddin akan bertolak ke Itali pada 9 September ini, manakala 3 lagi pada 15 September. Pada majlis yang berlangsung di Stadium Hoki Kuala Lumpur itu, KLHA turut menyerahkan wang saku RM1,000 seorang dan tajaan barangan kelengkapan iaitu kasut dan beg daripada syarikat Kukreja & Co. Perkembangan isukan, hadiah utama bernilai RM180,000 menjadi rebutan bagi kejohanan isukan Campus Expex Cake 2019 semester 2. Anjuran Selcom Axiata Berhad dalam misi mencari bakat-bakat terbaik penggiat isukan di institusi pengajian tinggi seluruh negara. Lebih 2,000 peserta disasarkan menyertai edisi kedua ini yang turut menawarkan beasiswa bernilai RM50,000 bagi pemenang setiap zon. Expex Cake 2019 semester 2 ini dijadual bermula pada 21 September hingga 24 November ini mempertaruhkan 2 permainan popular, Mobile Legends dan PUBG Mobile. Majlis pelancaran disempurnakan oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan Steven Sim Chi Kiong di Selcom Axiata, Talinjaya.
kumpulan sasarnya adalah kepada anak muda ataupun belia yang berada di kampus universiti. Jadi inilah kumpulan sasar yang sebenarnya mempunyai banyak bakat-bakat terpendam dalam sukan e-sports ini. Jadi saya percaya dengan adanya kejohanan di peringkat kampus ini, kita akan dapat mencungkil bakat-bakat atlet e-sport yang lebih hebat lagi untuk negara kita. Jadi saya amat menggalakkan kejohanan sebegini yang dianjurkan secara teratur dan berhemah dan seterusnya mampu untuk memajukan industri e-sports. Mengulas tentang Belanjawan 2020 yang akan dibentangkan bulan depan, Steven berharap akan adanya peruntukan untuk e-sukan dari pelbagai aspek termasuk melibatkan pembangunan atlet. Bagi Belanjawan 2019, kerajaan memperuntukkan RM10 juta untuk pembangunan e-sukan. Sementara itu, Ketua Pengguna dan Perniagaan Rumah Selcom Aziata Berhad, Danny Chiu berkata pihaknya akan sentiasa memberikan sokongan kepada pembangunan e-sukan negara. It's important that we support the government in the initiative and be serious about it. I mean, do it well, do it properly, and do it for the longevity of the program. Expex Cake 2019 semester 2 melibatkan 5 zon masing-masing zon Borneo, zon Selatan, zon Tengah, zon Utara dan zon Pantai Timur. Manakala Grand Finale akan berlangsung di Ibu Negara. 2 kategori dipertandingkan iaitu penuntut universiti dan kategori terbuka. Pasangan raja sehari ini menjadi bualan warganet apabila tiba di majlis perkahwinan dengan menaiki helikopter. Muhammad Ridwan Abdul Wahid, 28 tahun dan Anis Amalina Abdul Aziz, 26 tahun yang juga pengasas produk kecantikan melangsungkan perkahwinan Ahad lalu di Kota Baru, Kelantan. Difahamkan, penerbangan khas dari Subang, Selangor itu menelan belanja kira-kira RM36,000. Ini pula kisah di Britain. Pasukan robotik berjaya mencipta suit ala Iron Man. Ketua pasukan Richard Browning berkata suit itu menggunakan 5 set enjin jet dengan kekuatan lebih 1,000 tenaga kuda. Berat suit berkenaan adalah 144 kg. Ketika ini ia berkebolehan terbang sejauh 1.3 km dengan kelajuan 60 hingga 90 km sejam. Menurut Browning, suit terbabit sentiasa ditambah baik sejak mula dibangunkan pada 2017. Came to tell you that. Yeah, what happened at school that made you have a bad day? I just have tons of homework. Oh, okay. Berikut adalah rakaman panggilan yang diterima pihak polis di Indiana, Amerika Syarikat menerusi talian kecemasan 911. Murid berusia 10 tahun itu menghubungi polis gara-gara tidak dapat menyelesaikan soalan pecahan matematik. Menariknya, anggota polis berkenaan memberi respon yang baik dengan membantu menyelesaikan soalan yang dihadapi murid terbabit. I'm sorry for calling you, but I really need help. You're fine. We're always here to help. Dan berakhir di sini. Dan perkembangan semasa layari Facebook Berita RTM atau tonton di myclick.rtm.gov atau di saluran MyFreeview 123. Baik. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Farizat Syarudin. Assalamualaikum. Salam hormat.